paling kurang cara mandi ataupun minima kaifiat mandi dia, ini cara dia. Dan berhasillah sekurang-kurang mandi itu dengan meratakan air ke seluruh badan mayat itu sekali. Mana kita ambil air, kita jiru sekali, cukup. Sehingga meratai benda yang di bawah kuluk anak kecil yang kuluk. Benar sungguhlah. Malam ni kita bicara bab rahsia budak-budak. Budak yang tak bersunat, ada kuluk ke tak ada kuluk? Ini kitab fiqh ni. Mengikut kaul yang asah. Dengar ni. Pendapat yang asah. Mana ada pendapat sahih, tapi hak ni lebih sahih. Yakni kaul yang lebih sahih antara dua pendapat di kalangan para sahabat, ulama-ulama mazhab Syafi'i, sama ada kuluk itu masih kecil, orang yang budak-budak ataupun yang sudah baligh, maka hendaklah air itu meratai walaupun di bawah kulit kuluk itu. Mana kena pergi korek juga, dia siapa air situ. Payuhlah, adalah dia mati, dia korek hak budak mati pula dah air. Dan kalau perempuan yang sudah berkahwin, hendaklah air itu diratai sampai pada tempat yang zahir daripada kemaluan dia waktu dia duduk bertinggung sewaktu melakukan qada hajat, supaya dengan itu maka air itu terkena pada seluruh anggota badan. Wallahu a'lam. Itu dia cara dia. Baik. Itu pandangan yang pertama. Tulis, pandangan yang pertama, pendapat yang asah, yang paling sahihnya, kena cuci juga. Mucung-mucung budak-budak yang belum sunat. Kalau orang tua pun kena cuci juga. Pendapat yang kedua, tulis pendapat yang kedua, Tuan Syekh ni, Al-Malibari ni rahimahullah, dia cuba nak bagi satu penyelesaian. Tulis, qala Al-Abbadi. Tambah qala tak ada. Qala Al-Abbadi, berkata Syekh Abbadi. Abbadi ni salah seorang ulama mazhab Syafi'i. Ini pandangan yang kedua, tulis. Qaf, tulis. Qaf, letak nombor 2. Al-Qaul Tsani. Wa ba'du al-Hanafiyah. Dan sebahagian daripada apa? Daripada ulama mazhab Hanafi. Jadi sebahagian ulama Syafi'i dan setengah daripada ulama mazhab Hanafi berpendapat bahawa tidak wajib membasuh dalam mandi mayat itu apa yang berada di bawah kuluk itu. Senanglah kitanya. Kita pegang dengan mazhab yang kedua ni mudah. Kita basuh setakat mana boleh lah, tak payah duduk korek-korek lah. Awak ni, ini mazhab Syafi'i kena korek. Kalau boleh buatlah, tapi taklah siapa mereka duduk main ke anggota kemaluan orang mati tu. Maka menurut pendapat yang rajah, dia kata apa ni? Fala'alla fa'alal murajjah. Fa'alal murajjah, maknanya pendapat yang kuat yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, itu maksud dia pendapat yang dimenangkan. Apa nama menangkan? Tu lekuk Arab, murajjah. Mana pendapat yang dipilih oleh ulama mazhab Syafi'i atau yang diberatkan. Itu murajjah dia panggil. Kalau teruzur meratakan air pada bahagian yang di bawah kuluk itu, maknanya kita nak buka kuluk ni tak boleh. Kerana kulit itu tidak boleh dibuka melainkan dengan melukakannya, maka jangan dilukakan kemaluan kawan tu. Maka hendaklah ditayamum bagi menjabarkan. Tulis, menjabarkan bagi menampung tempat yang tidak terkena air di bawah kuluk itu. Sebagaimana yang dikatakan oleh guru kami Ibnu Hajar dan ulama-ulama lain daripada Ibnu Hajar. Jadi kalau kita pilih pandangan tadilah, pandangan yang kuat tadi, yang mengatakan kena basuh semua, kalau tak boleh basuh kena tayamum.
Jadi ada Ibnu Hajar dan ulama-ulama lain memperakuinya. Namun begitu, kalau kita pergi dengan pendapat Al-Abadi dan sebahagian ulama lain, sesalah. Kita basuh setakat mana boleh. Yang lain tu Allah Ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Naam. Yakni walaupun ada najis di bawah kuluk itu, maka dengan tayamum bagi apa yang tidak terbasuh di bawah kuluk dan najis di bawahnya itu, bolehlah mayat itu disembahyangkan bila sudah dikafan dan seterusnya. Itu mengikut Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Adapun mengikut Syekh Ramli, tulis dia dalam kitab fiqh ni dia dua ulama, Ibnu Hajar, Ramli, dua orang ni. Ni dalam kitab Musalli hak dia belajar petang tadi. Ya. Nanti dalam bab akhir dia panggil bab Al-Bahjah Mardiyah. Bab Muwafiq Masbuk. Ibnu Hajar kata sah, Ibnu Ramli kata tak sah. Oh, dia khilaf dua tu kuat. Khilaf dalam fiqh. Tapi orang tak kelahi. Hak kelahi kita hak kedia-kedia ni ya, khilaf sikit kah. Kena tamuh macam-macam. Punya kata. Adapun mengikut pendapat Ramli rahimahullah, kalau apa yang di bawah kuluk itu tidak boleh sampai air itu adalah bersih, kuluk dia bukannya masuk seluk mari mana-mana, maka ia ditayamum bagi menjabarkan tempat tidak sampai air itu, dan kemudian disembahyangkan. Dan kalau najis dan tidak boleh dibuang najis itu, maka ia tidak ditayamum dan ditanamkan begitu sahaja dengan tidak disembahyangkan. Hal lagi berat. Dan sayugialah. Sayugialah maknanya pelajar tulis. Sayugialah maknanya sepatutnya lah kita bertaklid kepada pendapat Ibnu Hajar, sebab kalau ditanam dengan tidak disembahyangkan itu tidak menghormati mayat. Wallahu alam. Kata Abu Anas, kalau payah juga nak buat hal ni payah, kita taklid kepada Al-Abadi walaupun pendapat muqabilul asah, tapi kita tidak ada dalil khas bahawa Nabi suruh orang-orang yang baru masuk Islam itu supaya dikorek sampai begitu sekali tempat-tempat di bawah kulfah ataupun di bawah kulub yang ada itu. Wallahu alam. Ini di antara fiqh yang perlu kepada perbincangan yang lebih teliti lah dalam masalah ini. Baiklah.